Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua penonton Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Hari ini hari Isnin 22 Februari 2021 bertemankan saya Marsila Hassan dan juga saya Hanif Miswan, dan pastinya anda kami jemput untuk terus bersama dengan kami sepanjang 1 jam 30 minit ini di Malaysia hari ini. Dan ini adalah Isnin yang sangat saya kira banyak sekali berlaku sama ada pada hujung minggu yang lalu ataupun pada permulaan pada pagi ini. Kita nak ucapkan selamat berjaya buat semua adik-adik yang bakal melalui peperiksaan SPM pada tahun 2020. Walaupun ini tahun 2021 tapi ini adalah sepatutnya SPM yang ditunda daripada tahun lepas dengan pelbagai cabaran, rintangan, ada juga pelbagai persoalan berkenaan dengan SPM. Tapi akhirnya pagi ini kertas 1 Bahasa Melayu akan bermula sebentar saja lagi. betul, dan hari ini pada pagi ini Bahasa Melayu kertas 1 telah bermula, dan juga nanti petang nanti 1.30 petang akan bermulanya kertas Bahasa Melayu kertas 2. Dan kita harapkan supaya adik-adik kita dapat menjawab dengan betul dan dipermudahkan segala urusan, dan semoga berjaya kepada semua adik-adik yang menduduki peperiksaan SPM. Dan kita bukan saja ada berita mengenai SPM yang diadakan pada hari ini, Betul. yang bermula hari ini, tetapi juga semalam merupakan satu detik yang bersejarah saya kira buat negara kan. Ya. Dengan kedatangan ketibaan vaksin Pfizer-BioNTech ini, kata orang tu satu harapan untuk kita kembali kepada kehidupan sedikala. Betul, dan telah pun dilangsungkan siarkan secara langsung semalam, mendapat pelbagai reaksi, dan juga kerana ini ibarat satu end game kepada bagaimana cabaran perjuangan menentang COVID-19 ini dengan ketibaan vaksin baru saja dimulakan, telah pun diberikan kepada pusat simpanan masing-masing di seluruh negara. Dan saya percaya dengan kehadiran vaksin ini pula satu permulaan kepada perjuangan fasa yang seterusnya untuk memberikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Itu yang pertama. Kemudian kita ada fasa-fasa yang berbeza kepada pemberian kepada setiap golongan yang memerlukan terlebih dahulu. Fasa pertama ini barisan hadapan, frontliners kita, mereka yang bertugas dari faktor kesihatan dan juga keselamatan. Dan kemudiannya barulah tiba kepada golongan berisiko, golongan warga emas. Tapi sebenarnya dengan ketibaan yang sangat saya kira simbolik kepada perjuangan manusia menentang kepada virus ini selepas hampir setahun juga, Marcella. Betul, kita berperang dengan virus COVID-19 setelah hampir setahun, dan kabar gembira ini kita harapkan menjadi satu sinar harapan buat kita semua, bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia, kerana disebabkan pandemik COVID-19 ini banyak aktiviti sosial yang terencana dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya. Dan dengan ketibaan vaksin ini, semoga semuanya dipermudahkan, semuanya pulih. Dan kita difahamkan semalam sebanyak 312,390 dos vaksin COVID-19 telah tiba di Malaysia, dan difahamkan sepatutnya program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini yang bakal diadakan pada 26 Februari 2021 hari Jumaat ini dipercepatkan kepada 24 Februari 2021 hari Rabu ni. Ini menurut daripada YB Khairi Jamaluddin, katanya ini disebabkan oleh kecekapan dan juga kesiapsiagaan semua pihak lah, antaranya bahagian regulatori farmasi negara dan juga KKM, dan memperlihatkan kepada kecekapan dan juga kesiapsiagaan itu, maka proses program COVID-19 ini, imunisasi ini akan dipercepatkan kepada hari Rabu ini. Ya, dan seperti yang kita ketahui, Yang Amat Perdana Menteri akan menjadi individu pertama di Malaysia yang akan menerima vaksin ini terlebih dahulu, dan perjuangan sebenar adalah untuk memastikan bagaimana proses pengagihan ataupun pemberian suntikan vaksin ini akan diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Itu yang pertama, perjuangan. Dan kemudian untuk memastikan bahawa seluruh rakyat Malaysia juga boleh menerima kehadiran vaksin ini, kerana kita tahu ada golongan yang mungkin takut, ada golongan yang mungkin tidak mahu untuk menerima, ada golongan yang tidak sabar perlu untuk menerima walaupun mempersoalkan kenapa perlu ada fasa-fasa pemberian ini. Dan saya percaya ini perjuangan dan informasi berterusan perlu diberikan, dan sebentar lagi kita akan bersama juga dengan salah seorang wakil dari Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memperincikan berkenaan perkara ini, kerana proses memberikan informasi ini saya percaya perlu dilakukan secara berterusan. Dan kita akan meninjau perkembangan di setiap dadak akhbar. Saya percaya kita ada 3 surat khabar sini, dan ketiga-tiga di muka hadapannya diperincikan satu gambar yang sangat simbolik berkaitan dengan perjalanan vaksin ini dari KLIA, lapangan terbang terbang Kuala Lumpur, ke tempat simpanan yang dirahsiakan. Dan saya mulakan terlebih dahulu di berita harian. Di muka hadapannya, suntikan vaksin COVID-19 bermula pada hari Rabu ini seperti yang diberitahu oleh Marsila sebentar tadi, dan ini dipercepatkan kerana proses kelancaran proses penerimaannya. Dan seperti sedia maklum, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah adalah antara individu pertama disuntik bersama petugas barisan hadapan. Program itu yang
dijadualkan akan dilaksanakan dengan 3 fasa pertama membabitkan kira-kira 500,000 petugas barisan hadapan yang dijadualkan bermula pada Februari sehingga April. Kemudiannya fasa kedua pula dikhususkan untuk 9.4 juta warga emas berusia 65 tahun ke atas dan golongan berisiko tinggi serta orang kurang upaya antara bermula pada April hingga Ogos. Dan di samping itu dalam timeline tersebut juga, susur masa tersebut juga, fasa ketiga bermula pada Mei hingga Februari tahun depan yang membabitkan keseluruhan penduduk warga negara Malaysia lain dan juga bukan warga negara yang disasarkan lebih kepada 13.7 juta orang. Perinciannya dilaporkan di halaman kedua, 4, 5, 6, 7 dan juga 8. Dan di halaman kedua mengatakan bahawa persiapan rapi menjayakan pelan imunisasi, dan ada juga yang mengatakan mungkin melihat lebih jauh ke hadapan berkaitan dengan ini infografik pemberian vaksin COVID-19. Ada notifikasi di aplikasi MySejahtera, pengambilan vaksin adalah secara sukarela di mana kita perlu hadir sendiri dan mengisi borang persetujuan bertulis. Ada juga jenis vaksin yang akan diberikan dan kita sebenarnya ada satu kenyataan mengatakan bahawa kita tidak boleh memilih jenis vaksin yang kita nak dan pemberian vaksin adalah secara percuma kepada individu 18 tahun dan ke atas. Dan kita akan menerima 2 dos vaksin sebenarnya di antara satu tempoh jangka masa lah dalam tempoh sebulan yang akan diberikan. Dan ada juga yang mengatakan bahawa antara petugas barisan hadapan penerima terawal daripada petugas hadapan keselamatan dan kesihatan, ada juga yang memperincikan ini dalam tempoh cadangan lagi saya percaya berkaitan dengan keperluan guru-guru dan juga pengamal media ataupun mereka yang berada di frontliners dalam bidang masing-masing juga untuk menjadi antara golongan pertama menerima suntikan vaksin pertama ini. Ini masih lagi dalam perincian dan cadangan telah pun diberikan kepada pihak Majlis Keselamatan Negara kepada mereka yang menguruskannya dan insya-Allah akan diperincikan dari masa ke semasa. Okey, itu di berita harian. Masihlah, silakan seterusnya. Seterusnya di New Straits Times, halaman utamanya masih lagi berkenaan dengan vaksin, ketibaan vaksin COVID-19 semalam. Tapi yang menjadi pilihan penerbit kita hari ini mengenai kes COVID-19 di mana di sini mengenai Perak records 1,215 cases. Perinciannya di halaman ke-8 di mana katanya Malaysia recorded a spike in COVID-19 cases yesterday with 3,297 new infections, ending in 7-day streak of registering more than 2,000 cases. Dan sebenarnya di halaman ke-8 ini perinciannya mengatakan bahawa kluster tempat kerja telah mencetuskan peningkatan mendadak kes COVID-19 di Perak dan hingga menyebabkan negeri Perak itu buat pertama kalinya mencatatkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 1,215 kes daripada 3,297 kes yang dilaporkan semalam. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kluster Jalan Cangkat Jong merekodkan 1,046 kes positif atau 86.1% daripada jumlah kes di Perak, dan katanya lagi pertambahan kes di Perak juga disebabkan oleh saringan aktif dijalankan pihak KKM di lapangan. Dan antara perincian yang ada juga di sini mengenai berapa kes positif. Kalau kita lihat kan selama ini Selangor merekodkan angka positif paling tinggi, tetapi kini Perak pula mendahului Selangor. Kita tak nak, kalau sebelum ni beberapa hari yang lepas kita merekodkan 2,000 kes lebih sebagainya, tapi semalam kes melonjak balik ke angka 3,000 dan kita tak nak perkara ini terjadi dan kita tak nak kes terus-terusan bertambah, dan diharapkan dengan anda punya kawalan kendiri itu dapat membantu mencegah penularan kes COVID-19. Kalau anda lihat di kaca TV sekarang adalah berkenaan dengan perincian kes-kes baru COVID-19 dan juga kes kematian, jumlah kes kematian dan juga jumlah kes pulih secara keseluruhannya. Ya, secara positifnya masih lagi melebihi kes pulih berbanding dengan kes baharu 4,456, 3,297 kes baharu. Tapi ini kes positif mengikut negeri. Ada penurunan di beberapa negeri, majoritinya, tetapi sedang dikongsikan kenaikan di negeri Perak mungkin adalah sebabkan kerana peningkatan kes saringan yang bersasar di tempat kerja, dan ada juga satu kawasan yang telah pun melonjak ataupun naik dengan mendadak kes mereka. Dan ini perincian di setiap negeri yang membabitkan beberapa negeri. Ada penurunan yang satu yang baik juga di Selangor, tapi ada 5 kematian membabitkan seorang bukan warga negara di Malaysia direkodkan semalam, dan jumlah kematiannya adalah 1,056 kematian pada ketika ini. Dan ada 6 juga kluster baharu yang dilaporkan semalam. Dengan ke-6-6-nya ini mungkin satu yang kerap kali kita perkatakan,
Keenam kes ini, kluster ini membabitkan kluster tempat kerja. Dan mungkin kerana kelonggaran kita yang diberikan dengan semua sektor telah pun kembali beroperasi, tapi SOP tu mungkin juga kita terlepas pandang, kita sikit cuai sehingga babitkan kluster-kluster baharu ini. Betul. Apabila diberikan sedikit kelonggaran, kadang-kadang ada yang alpa dan leka. Mengenai mungkin kes positif sudah berkurangan dan sebagainya. Mungkin tiada possibility atau kebarangkalian untuk jangkitan itu terkena ke kita dan sebagainya. Itu menyebabkan kadang-kadang kita ni cakna, tak ambil peduli tentang kes-kes positif COVID-19 ni kan. Dan kita harapkan kawalan diri sangat penting kepada anda semua. Baik. Betul. Kita hari ini bukan berdua saja sebenarnya. Kita berdua di studio lah. Tapi kita nak berkenalan dan menyapa rakan-rakan di dua lokasi berbeza. Seorangnya berada di utara tanah air, ibarat pulang ke kampung juga, dan seorang lagi berada di rumah. Kita bersiaran dari rumah. Seorang lagi ni Sri Kandi kita. Seorang kita punya perwira lah. Perwira, seorang Sri Kandi dan juga perwira kita dah bersedia. Okey. Ya, apa khabar kedua-duanya, Fetri dan Fariha? Baik. Ya. Selamat pagi. Hadir lagi ke masjid lah. Baik. Okey, mungkin boleh terangkan terlebih dahulu kalian berada di mana? Kita mulakan dengan yang di atas dululah. Fetri, di mana tu? Saya? Ya. Okey, Assalamualaikum. Saya pun rindu bau-bau set MSI. Okey, dan kini saya berada di kedai Mi Halal Cik Su di Kuala Kangsar. Dan saya sebenarnya bukan seorang tapi bersama dengan 9 yang lain. Kru Jejak Rasul tahun 2021. Dan buat pertama kalinya kami MSI ataupun kami Jejak Rasul akan membuat liputan tentang ulama di Malaysia. Buat pertama kalinya dalam sejarah. Jadi kami telah pun dari Kedah sebenarnya. Dari Kedah dah 8 hari. Dan di Perak ini hari yang terakhir sebab pada pukul 11 pagi kami akan menuju ke Kelantan Darul Naim pula. Jauh tu. Betul. Kami pun akan menjejaki perjalanan awak ni, Fetri, dari hari ke hari lah. Akan kita kongsikan. Fariha, perkembangan awak bagaimana di rumah? Oh, makin kembang. Pipi kembang kan? Nampak makan nasi lemak semalam. Tu kan. Kali ketiga kuarantin di rumah. Saya rasa ini antara cabaran kita lah juga hari-hari kan. Walaupun kita mematuhi SOP dan sebagainya, tapi kita tak tahu bahawa COVID-19 ini sesiapa saja boleh berada di sekeliling kita. Jadi ini mungkin pengawalan keselamatan dan juga kesihatan tahap tinggi, mana walaupun kita berada dalam komuniti yang berjaga-jaga, tapi tak tahu salah seorang daripada sekeliling kita tu rupanya ada kontak rapat dan sebagainya. Tapi insyaAllah doakanlah juga kami diarahkan kuarantin hingga 4 Mac. Minggu juga ada persiapan dekat dengan kalian kan. Hanif, kalau tengok kat sini macam makin kurus lah. Itu kamera trick. Jangan kita ke situ. Fariha, kita nak teruskan sebab awak pun ada perkongsian di Harian Metro kan? Silakan. Ya, baik. Harian Metro ini berkenaan dengan adik-adik kita yang menduduki SPM pada hari ini, hari pertama. Jadi di Harian Metro dikongsikan di muka hadapan berkenaan dengan calon SPM 2020 iaitu seramai 401,105 pelajar yang akan menduduki ujian SPM ini di 3,310 pusat peperiksaan. Jadi laporan selanjutnya berada di halaman ke-10 dan juga ke-11. Sikit saya kongsikan di sini. Seramai 401,105 pelajar seluruh negara akan melangkah ke medan perang pen dan kertas peperiksaan SPM iaitu Sedia Pelajaran Malaysia 2020 yang bermula hari ini dalam perkara pembudayaan norma baharu. Jadi kelainan bagi calon SPM 2020 ini, mereka bukan saja hadir ke Dewan Peperiksaan dengan membawa ilmu pengetahuan. Mereka berbekalkan pen dan juga segala peralatan penulisannya, tapi malah kali ini mereka berdepan dengan norma baharu iaitu ada bekalan tambahan iaitu pelitup muka, juga cecair pembasmi kuman untuk mencegah penularan COVID-19. Di Johor, Pengarah Kesihatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor, JBPM, Datuk Yahya Madis berkata, kalau di sana ada 288 sekolah menengah terbabit dan peperiksaan itu telah menjalani proses sanitasi. Ini merangkumi Dewan Sekolah, Bilik Darjah dan Bilik Kuarantin. Ini antara usaha yang dilakukan untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar ini dapat menduduki SPM dengan keadaan keselamatan dan juga kesihatan yang tahap tinggi lah. Jadi turut dikongsikan juga di sebelah itu
perlu disiplin patuhi SOP di luar pagar sekolah. Di mana kita tahu kalau misalnya di luar pagar ni kadang-kadang guru-guru tidak dapat mengawal gerakan pelajar-pelajar kan. Ya, betul. Jadi mereka mengharapkan bahawa ibu bapa juga turut memainkan peranan penting sentiasa mengingatkan kepada murid dan pelajar bagaimana mereka perlu mempunyai cara untuk keluar daripada pagar tu kan. Maknanya kadang-kadang keluar pagar ni macam dah suka sangat nak keluar. Betul. Kadang tak terjaga kan pergerakan ataupun diri mereka. Jadi ini yang dikongsikan di Harian Metro jugalah dan mereka mengharapkanlah kalau pelajar-pelajar SPM ni dah punya kematangan dan usaha untuk memahami bagaimana menjaga kawalan ke diri mereka. Baik. Itu di Harian Metro. Hanif dan juga Masilah serta Abang Fatri di Utara. Terima kasih Fariha. Okey, itu dia perkembangan di Harian Metro. Betul kan? Kawalan kendiri selepas keluar ke sekolah itu yang paling penting sekali. Bukan sahaja di dalam Dewan Perwisataan dan sebagainya, di luar juga ikut sama penting. Baik, kita nak ikut nak mengetahui perkembangan yang ada di Utusan Malaysia. Kita akan bersama dengan Fatri. Fatri, silakan. Terima kasih. Sebetul tu ini dia tertarik sebagai awak hati. Tak boleh macam ni. Sedapnya. Ini tak masuk dalam perancangan kita ni, Fatri. Awak silakan dengan perkongsian di Utusan. Kita kongsikan betapa segarnya udara pada pagi ini di warung Cik Su ini. Baik, harga ikan tarik melambung paparan di Utusan Malaysia. Harga kebanyakan ikan rakyat di seluruh negara naik namun belum ke tahap yang melambung seperti didakwa orang ramai baru-baru ini. Dan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Cik Abdullah Maknawi berkata, jika dibandingkan minggu kedua Februari lalu dengan tempoh sama tahun lalu, harga runcit 20 spesies ikan terpilih meningkat 6.4% secara purata. Menurut beliau, harga borong bagi 20 spesies ikan itu bagi tempoh sama pula meningkat 10.1% secara purata. Dan semalam saya juga sempat membuat tinjauan sebenarnya sebab di sini kan Kuala Kangsar kena dengan laksa. Jadi menu utamanya berteraskan ikan. Dan saya tengok harga laksa pun tidaklah ada peningkatan. Masih dengan kualiti yang sama. Dan kita lihat terkawal lah. Mungkin sebab ini kawasan yang mungkin di kawasan kampung mungkin tidak terlalu melambung. Tapi ini penting sebab kita juga mengharapkan bila mana berlakunya pandemik COVID-19, kita juga mahukan semua orang mendapat nutrisi yang seimbang. Jangan sebab harga sikit naik, kita tak belikan. Sebab ia penting bagi menjaga nutrisi khasiat untuk anak-anak yang akan kembali ke sekolah tak lama lagi. Jadi golongan belia pula berpeluang mengikuti latihan bidang perikanan. Sebab ini juga saya kongsikan juga. Kita dapat lihat di sini suasana untuk terlibat dalam bidang yang bukan bidang kita dapat kembali kita laksanakan setelah berlakunya wabak COVID-19. Okey, saya kira itu saja untuk pada akhbar untuk pagi ini. Nanti saya akan kembali untuk kongsikan Medu Lazat di sini dan juga untuk anak-anak yang mungkin merindukan bapa-bapa mereka, kru MHA yang paling ramai dalam sejarah ini. Selama 10 orang kami akan berkelana 50 hari tanpa henti di seantero Malaysia. InsyaAllah akan kembali untuk kongsikan wajah-wajah di sebalik pagi ini. Betul. Kita pun ingin bertanyakan khabar rakan-rakan yang bersama dengan Fatri itu nanti. Okey, kita akan masih simpan Fatri Ayah untuk satu lagi perkongsian. Fariha pun akan bersama dengan kita secara maya. Diharap anda semua bersabar, bertenang berada di lokasi masing-masing. Okey, kita nak teruskan perkongsian. Selepas ini akan ada sikit perkongsian dari ibu bapa berkaitan dengan persediaan menghadapi sijil pelajaran Malaysia. Tapi sebelum itu sama-sama kita saksikan terlebih dahulu bagaimana ucapan adik-adik ini yang akan menduduki, yang telah pun sedang menduduki peperiksaan pada pagi ini. Jom. Didoakan kepada semua anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM 2020. Semoga dapat menjawab soalan peperiksaan dengan tenang, lancar dan mudah serta diberi kesihatan yang baik. Stay safe. Semoga anda semua dapat menghadapi peperiksaan SPM 2020 ini dengan tenang, jawab dengan baik dan berhati-hati. Selamat berjuang, selamat maju jaya. All the best. Especially adik-adik junior sekolah saya ingin ucapkan selamat maju jaya dan all the best. So walaupun kita berhadapan dengan cabaran terpaksa online kelas dan tak dapat face to face di kelas seperti biasa, tapi insya-Allah korang boleh lakukan yang terbaik. Buat anak anda puteri sulung kami, Christina Binti Fahmi, yang akan menduduki SPM, ayah dan mama ingin mendoakan agar kakak dapat menjawab dengan tenang, dipermudahkan segala urusan
dan semoga cita-cita untuk beroleh kejayaan cemerlang dipermudahkan dan dimakbulkan Allah, insya-Allah. InsyaAllah. Di tengah lautan berlayar kapal, singgah sebentar di hujung pelabuhan. Usaha dan doa serta tawakal, insya-Allah kejayaan dalam genggaman. Saya doakan agar pelajar-pelajar semua berjaya dengan cemerlang. Pastikan jaga solat, jaga kesihatan, mohon restu kepada ibu bapa, maafkan semua kesalahan orang pada kita dan pastikan bersedia dengan peralatan peperiksaan dengan lebih awal serta tidur awal. Selamat menjalani peperiksaan kepada semua calon-calon SPM 2020. Saya doakan agar calon-calon diberikan kelapangan fikiran dan kemudahan menjawab sepanjang peperiksaan berlangsung. Setelah berusaha dan berdoa, hendaklah kita bertawakal kepada Allah. Baik, hari ini seperti yang dikabarkan bahawa lebih 400,000 pelajar telah pun menduduki peperiksaan SPM 2020 dan hari ini merupakan hari pertama untuk Bahasa Melayu Kertas 1 dan pada 1.30 petang nanti akan diadakan Bahasa Melayu Kertas 2. Dan saya pasti bukan sahaja pelajar itu sendiri berdebar nak menghadapi peperiksaan SPM ini, malah guru dan juga ibu bapa turut sama berdebar dan pastinya ibu bapa juga turut serta bersama anak-anak untuk melakukan persiapan dan juga persediaan dalam menghadapi SPM 2020 yang saya kira cukup mencabar kali ini kerana kita melalui pelbagai kekangan dan sebagainya dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Dan hari ini nak berkongsi kepada kita mengenai bagaimana persiapan anaknya menghadapi peperiksaan SPM dan beliau sendiri sebagai ibu membantu anak menghadapi peperiksaan SPM dan kita akan bersama dengan seorang ibu iaitu Puan Maimun Muhammad Subari dari Melaka yang sudah bersedia di talian video sekarang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Maimun. Puan Maimun? Mungkin Puan Maimun boleh mutekan audio? Unmutekan. Okey, nampaknya kita ada sedikit masalah teknikal. Mungkin Puan Maimun belum bersedia lagi. Okey, baik. Pastinya kita harapkan adik-adik yang menduduki peperiksaan SPM ini mampu menjawab dengan tenang dan walaupun persediaan sudah dilakukan dengan norma yang baru dan sebagainya, tapi kita pasti mereka ini mampu melakukan yang terbaik demi masa depan mereka. Dan mungkin Puan Maimun sudah bersedia di talian? Okey, nampaknya masih belum lagi bersedia di talian. Dan apa pun kita harapkan kepada ibu bapa di luar sana supaya anda sama-sama membantu anak anda dalam proses, ialah kata orang tu kalau semalam mungkin mereka melakukan pencutan akhir dan sebagainya. Ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam situasi ini. Dan pelajar itu sendiri sebenarnya pada saat-saat akhir ini, apa yang perlu dilakukan bukanlah membaca buku teks yang tebal dan sebagainya. Nota ringkas itu adalah salah satu tips yang diperlukan oleh mereka mungkin untuk lebih memahami proses pembelajaran dan pengajaran dan sebagainya. Kalau sebelum ini kita dikabarkan bahawa pengajian secara dalam talian PDPR ini mungkin ada sedikit kekangannya buat pelajar yang terhad limitnya dari segi penggunaan peranti elektronik dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kan kita sudah ada Didik TV KPM. Mungkin dengan adanya program-program yang diadakan oleh Didik TV KPM itu mampu membantu pelajar ini mengulang kaji pelajaran dan sebagainya. Jadi mungkin sekarang Puan Maimun sudah bersedia? Baik, kita masih lagi cuba mendapatkan Puan Maimun yang anaknya dikatakan yang anaknya hari ini menduduki peperiksaan SPM 2020. Dan kalau kita bercakap mengenai peperiksaan SPM 2020 ini, bukan sahaja kita terpaksa berhadapan dengan norma baru dan sebagainya, tapi kalau kita nak flashback balik peperiksaan SPM sebelum ini yang mungkin kita belajar ataupun menduduki peperiksaan dalam suasana yang bukan seperti sekarang di mana penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka dan juga pelbagai SOP yang perlu dipatuhi seperti yang dikatakan oleh Farid Hasbuta tadi. Bagaimana cara pengawalan kita ketika kita keluar daripada sekolah itu antara yang paling penting. Bukan sahaja di dalam sekolah kita perlu menjaga SOP, malahan ketika kita keluar daripada kawasan sekolah itu sendiri juga SOP itu perlu dititik beratkan. Bukan sahaja buat pelajar ini tetapi buat kita semua, ingatan kepada kita semua. Nampaknya kita tidak berjaya mendapatkan Puan Maimun dan kita akan berehat seketika dan sekembali nanti kita akan bersama dengan Hanif. Terus setia bersama kami di MHI.
Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita ingin teruskan perkongsian bagaimana sebenarnya kalau selain daripada SJ Pelajaran Malaysia, SPM yang pastinya menjadi fokus kepada rakyat Malaysia pada ketika ini juga adalah berkaitan dengan perkembangan vaksin. Untuk itu, kita ingin bersama dengan Timbalan Pengarah Kesihatan Keluarga Bahagian Perkembangan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Rokiah Mohamed, secara panggilan Maya juga untuk kita bersama-sama melihat kepada perkembangan dan apakah langkah seterusnya di dalam penerimaan dan juga suntikan vaksin ini. Kalau dah sedia bersama dengan saya, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Baik. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, Doktor. Mungkin keterujaan semalam itu masih lagi boleh dirasai, Doktor, dengan ketibaan vaksin dos yang pertama, batch yang pertama ini. Mungkin Dr. Rokiah boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan perkembangan semalam? Okey, Alhamdulillah. Pada tanggal 21 bulan Februari, jam 10 pagi, kita telah menerima vaksin. Penghantaran pertama, vaksin Pfizer-BioNTech atau kita kenali sebagai Comirnaty. Memang kita tunggu-tunggu vaksin ni sebab kehadiran vaksin ni menandakan bermulanya pelaksanaan imunisasi COVID-19 tingkat kebangsaan. Okey. Jadi kita sebenarnya yang shipment yang pertama tu kita menerima sebahagian daripada 1 juta dos untuk fasa pertama. Dos yang kita terima semalam lebih kurang 390 dos. Jadi vaksin ni akan dihantar ke semua pusat simpanan vaksin di serata Malaysia. Ini saya rasa ini new style sebab vaksin ni menjadi vaksin profil tinggi dan saya dengar pagi tadi ada somebody mention it's a new goal. So, itulah saya pun macam betul juga it's a new goal Betul. Seakan satu kargo yang memang sangat-sangat ditunggu. Okey Doktor, mungkin kita tak nak terlalu teknikal tapi untuk pemahaman bersama mereka yang menonton di MSI juga. Bagaimana sebenarnya proses simpanan vaksin ini? Sebab ianya pastinya sesuatu yang kita pun, saya sendiri pun tak tahulah bagaimana nak simpan ke, apa suhu yang diperlukan, di mana tempat simpanannya. Bagaimana keadaan sebenarnya, Doktor? Okey, sebelum tu saya nak maklumkan vaksin ni memang adalah diarahkan oleh ataupun dinasihatkan oleh WHO untuk memastikan vaksin ni dijaga dengan selamat. Termasuklah selamatan dari segi kecurian atau seumpamanya lah kalau ada orang yang nak sabotaj vaksin ni. Jadi memang antara KKM, PDRM dan juga syarikat kita telah adakan satu jalinan di mana semua route yang kita gunakan untuk penghantaran, penyimpanan vaksin ni semua di bawah pengawasan PDRM. Dan coming back to soalan yang tadi tu, bagaimana dengan kaedah penyimpanan vaksin yang baru diterima tu? Okey. Vaksin ni memang saya sendiri selama saya bekerja di KKM mengendalikan vaksin, inilah pertama kalinya saya nak menguruskan vaksin yang suhunya di bawah 80 darjah Celsius Maksudnya minus. Memang saya sendiri personally di KKM sendiri kami tidak ada pengalaman, tetapi dengan adanya training, pengurusan training daripada syarikat sendiri bersama-sama dengan farmasi, kita telah boleh katakan cekap dalam menguruskan vaksin ni. Okey, vaksin ni kena simpan, dia dihantar dalam apa yang kita panggil thermo shipper, yang semalam kalau rasan dekat kargo tu ada macam ice box, yang tu dipanggil thermo shipper. Okey. Dalam thermo shipper ni dia ada 5 tray vaksin, 5 tray dan ada dry ice dalam tu, ais kering. Okey. Yang ni untuk memastikan suhu dikekalkan minus 75 to 80 Wow. Dan memang sangat kita kena jaga macam anak kecil lah. Jadi kita memang this is our first experience. Kita hantar terus ke pusat simpanan vaksin yang berada di 54 lokasi. So pusat simpanan vaksin ni kita telah ada apa yang kita panggil ultra low temperature freezer ataupun peti sejuk bersuhu sangat rendah, ultra sejuk.
Wow. Dan di sini kita pastikan ya, dia ada ciri-ciri keselamatan, diawasi, dan suhunya juga diawasi, sentiasa diawasi, sebab kita tak nak berlaku apa-apa yang menyebabkan suhu vaksin ni rosak. Vaksin ni sangat sensitif dan sangat fragile, macam anak kecil kan. Jadi itulah kita KKM dan TNB ada menjalinkan kerjasama di mana kita mohon TNB di negeri memastikan bekalan elektrik di semua PSU ini sentiasa ada, terjamin, dan kita juga pastikan jika berlaku bekalan elektrik suddenly terputus dia, sentiasa ada backup sistem di sana. Saya percaya doktor ini teruskan doktor. Vaksin ni kalau dah keluar daripada ULTF, dia cuma tahan 5 hari pada suhu 2 hingga 8 darjah Celsius. Okey, pada suhu yang sejuk juga 2 dan 8 darjah Celsius. Okey, memang sangat memerlukan penjagaan seperti anak kecil juga seperti yang doktor katakan tadi. Saya percaya satu proses penyelarasan yang sangat teliti telah pun dirangka dan ini termasuklah dalam proses penyelarasan bagaimana program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan telah pun bermula, saya percaya, dan pada Rabu ini suntikan pertama akan diberikan. Bagaimana sebenarnya perancangan untuk secara ringkasnya, sebab ialah kita ada 3 fasa yang berbeza. Bagaimana ianya akan bermula dan dijalankan sekarang ini, doktor? Okey. Setibanya vaksin di PSU di beberapa lokasi, vaksin ini akan dialihkan ke pusat pemberian vaksin. Okey, pusat pemberian vaksin ni dia ada di semua fasiliti, kebanyakanlah dalam 600 atau lebih lah ya. Jadi untuk fasa 1, pemberian vaksin COVID ni memang akan tertumpu di sama ada di fasiliti kesihatan, sama ada kerajaan atau swasta. Sebab dia melibatkan anggota Barisan Hadapan, seperti yang banyak kali dimaklumkan, anggota Barisan Hadapan ni adalah mereka yang mempunyai risiko bagi mendapatkan jangkitan, menyebarkan jangkitan. Jadi kadang-kadang saya faham ada jugalah kumpulan yang merasakan mereka frontliner, memang betul tapi disebabkan vaksin ni terlampau sedikit kan. Betul. Untuk fasa pertama, eventually kita akan dapat itulah fasa frontliner yang kita kumpulkan untuk 1 juta dos vaksin ni cuma boleh menampung 500,000 penerima sahaja. Jadi jika frontliner tu lebih daripada itu, mungkin kita akan anjak ke fasa 2 sedikit. Okey. Okey. Jadi saya cuma nak maklumkan siapa yang Barisan Hadapan ni. Barisan Hadapan seperti yang semua sedia maklum, memanglah anggota KKM dan anggota kesihatan KKM dan bukan KKM, termasuk hospital ATM, hospital universiti, dan juga anggota daripada hospital swasta, klinik swasta, itu termasuk dalam anggota frontline. Mereka memang sangat terdedah. Dan agensi lain seperti yang lain, ATM, PDRM juga dikira sebagai anggota hadapan kerana mereka membantu dalam menangani dan memutuskan rangkaian COVID. Jadi mereka, saya mention sekali lagi, ATM, PDRM, bomber, immigration, pegawai penjara. Penjara ni memang salah satu fokus untuk jangkitan COVID. Betul. Kita masih ingat banyak kes. Immigration dekat depo tahanan memang jangkitan di situ pun tidak boleh dikawal pada at one time kan. Lepas tu Angkatan Pertahanan, APM, Rela dan lain-lain lah yang kita rasa perlu. Okey, baik. Itu saya kira penjelasan yang sangat bermanfaat juga untuk pemahaman kita. Doktor, secara kesimpulannya mungkin untuk ini pun temu bual antara fasa pertama kita jugalah, saya percaya akan ada lagi temu bual untuk kita memberikan informasi kepada orang ramai. Harapan kepada masyarakat dengan ketibaan vaksin fasa pertama ini, kita tahu akan ada usaha berterusan sepanjang tahun ini sehingga ke tahun hadapan dalam memastikan rakyat Malaysia, warga negara atau bukan warga negara mendapat vaksin ini. Apa persediaan kepada rakyat Malaysia sebelum ataupun dalam proses untuk mendapatkan vaksin ini, doktor? Silakan. Okey.
saya ingin berpesan pada semua, ya, datanglah mengambil vaksin, ya. Janganlah dengar kabar-kabar angin yang mengatakan vaksin ini tidak selamat, ya. Sebab pemilihan vaksin ke Malaysia pun ada satu prosedur yang agak sangat ketat, ya. Jadi memang kita memilih vaksin yang betul-betul selamat dan berkesan, ya. Jadi untuk mendapatkan vaksin, kita pun perlu menunggu fasa-fasa yang kita tentukan. Seperti saya sebut tadi, fasa 1 untuk frontliner, fasa 2 untuk mereka yang kumpulan rentan, yang ada komorbid macam darah tinggi, kencing manis, dan juga warga emas. Ya. Dan yang ketiga adalah memang untuk umum 18 tahun dan ke atas. Ya. Jadi pastikan mereka yang ada smartphone, ya, download aplikasi MySejahtera. Sebab jika ada MySejahtera, ya, untuk fasa 2, fasa 3, kita sendiri akan membuat jemputan ke tempat vaksin. Ya. Okey. Dan pastikan juga mereka mendaftar dengan MyWAS, ya, ataupun Vaccine Administration System. Yang tu pun perlu. Dan satu lagi, pastikan anda, semua yang ada di luar sana, pastikan jika mereka mempunyai sesuatu yang meragukan macam alergik ke atau apa-apa yang meragukan, datanglah berjumpa doktor untuk memastikan sama ada mereka layak atau tidak layak menerima vaksin. Itu penting. Kadang kita buat penilaian sendiri, sebenarnya mungkin kita layak. Okey. Saya rasa itu saja. Saya jemput semua datanglah untuk mendapatkan vaksin, tetapi di fasa 2, fasa 3 yang akan bermula April dan seterusnya. Okey, doktor, memang sangat jelas, sangat bermanfaat. Terima kasih atas perkongsian ini. InsyaAllah kita bersama lagi untuk pemberian informasi-informasi seterusnya, doktor. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rokiah Muhammad, Timbalan Pengarah Kesihatan Keluarga, Bahagian Perkembangan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia, telah pun berada bersama dengan kita sebentar tadi bagi menerangkan sikit perkembangan perjalanan vaksin dan bagaimana teknikalnya untuk kita menjaga keberadaan vaksin tersebut di setiap pusat simpanan, 54 secara keseluruhannya, tapi lokasinya terpaksa dirahsiakan atas faktor keselamatan. Okey, kita nak teruskan perkongsian, tapi sebelum itu kita berehat seketika kerana selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas Fetri Yahya yang ada perkembangan. Kalau tadi dia tunjuk teh tarik dia, kita tak tahu pula lepas ni dia nak tunjuk apa. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Tukaran diskon cokan! Tetakan hari kita! Kuasa kita tak berkesan. Itu Dr. Nur Hisham. Doktor, kuasa kami semua tak berkesan. Kamu tak perlukan kuasa untuk mengalahkan virus COVID-19. Kamu hanya perlukan CAPP. CAPP? Oh, kami tahu. C. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan tingkah laku yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahannya ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Dengan CAPP, anda pun boleh menjadi adivira. Sedia. Pesanan akan kita terus berikan dalam kita mematuhi norma baharu ini. Kita masih lagi berperang, kita masih lagi perlu memastikan keselamatan dan kesihatan masing-masing menjadi keutamaan. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Ya, bersama dan sekejap lagi kita akan bersama dengan rakan kita. Tadi kita dah kongsikan, kita akan bersama dengan Fetri Yahya yang berada di Kuala Kangsar, Perak. Apa buat kat Perak tu? Perak ya? Perak. Komong Perak ke? Bukanlah. Bolehlah sikit-sikit. Apa khabar orang Perak? Fetri? Fetri? Khabar? Balik kampung. Dapat dengar saya? Dengar. Kita dapat dengar, tapi mungkin... Dan kini saya masih berada di... Dapat dengar saya dengan jelas? Dapat dengar, cuma mungkin visualnya sahaja. Tapi mungkin dalam masa yang sama, dalam masa ke semasa akan menjadi lebih baik. Silakan Fetri, perkongsian seterusnya. Okay, saya masih lagi berada di restoran Cik Su di Kuala Kangsar ini untuk berkongsi pengalaman saya dan kru jejak Rasul yang merentas beberapa negeri untuk berkongsi dengan anda bagaimana situasi. Sampai itu, kami meninjau di tempat ini yang mana mereka juga berjuang ketika PKP yang lalu. Dan sebenarnya saya nak kongsikan juga kesibukan kru jejak Rasul yang bertugas ya.
di mana kami inilah hari yang ke-19 kami berada di jalanan. Kami berada di pelbagai destinasi, bermula di Kedah Darul Aman, kemudiannya kami terus singgah di destinasi yang lain, daripada Kedah selama 8 hari, kemudian ke Perak seminggu, dan ke Kelantan nanti pula selepas ini. Dan ini kesibukan yang kami alami pada setiap pagi, dan masuk ke hari 19 ini, kami belum ada sehari pun untuk berehat sebab sentiasa dipenuhi dengan perjalanan, bertemu dengan tokoh-tokoh. Dan yang paling berbeza kali ini ialah ada keterbatasan sebab tak boleh nak merakamkan visual kerana perlu mengikut kepada SOP yang ditetapkan. Ada penjarakan dan kita sedia ada bahawa ketika PKP, sekolah ditutup, banyak pusat-pusat pengajian yang tidak buka. Jadi kami hanya dapat merakam bangunan dan merakam monumen-monumen tanpa pelibatan orang kampung, orang awam, seperti mana yang digariskan oleh kerajaan mematuhi SOP. Dan sambil saya menikmati mi hailan basah atau mi hailan kering pada pagi ini, saya juga sempat bertanya tadi kepada pemilik restoran ini, iaitu Tuan Haji Azwan, tentang keunikan yang ada di sini dan cabarannya ketika PKP. Kita dapat dengarkan sedikit? Ya. Mas, pakai betul. Okey, dan mesti check in MySejahtera. Agaknya keunikan kita ni, kita telah olah daripada beberapa rempah bahan-bahannya. Kita kata orang nak bagi ngam dengan tepak orang Melayu lah. Tahu bang. Cantik bang. Okey, jadi itu antara yang dapat kami tampilkan. Yang mana mereka ni adalah inisiatif keluarga dan sebenarnya pemilik restoran ini pun ada kaitan dengan antara subjek yang kami kupas dalam cuti kasur nanti, iaitu tentang sekolah agama yang pertama di Perak Darul Rizwan, iaitu di Madrasah Idrisiah. Ini antara alumni yang berjuang walaupun ada latar belakang agama yang baik, tapi mereka memilih untuk berniaga di antara Sunnah Rasulullah. Jadi disebutkan juga nanti dalam kami bagaimana perniagaan ini akan membuka spektrum dalam barang baru supaya ada tawakal yang tinggi pada orang yang berniaga. Jadi hari ini dapat kita pastikan konsepnya memang konsep santai, konsep kampung, dan sebenarnya di kiri saya ni ada jalan raya, ada tempat yang berhijau dan memang tempat yang sangat sesuai untuk orang cari ketenangan, mencari benda-benda yang begitu menambahkan jiwa pada pagi hari. Dan juga restoran ini sebenarnya dibuka sampai ke waktu malam untuk memberi peluang kepada masyarakat Melayu mengenali menu yang mungkin jarang kita makan, tetapi disebabkan biasa dalam kalangan Tionghoa. Tapi kali ini diolah sesuai dengan tekad Melayu, sesuai dengan apa yang disebut tadi oleh Tuan Haji Azwan. Okay, ini antara prosesnya. Mereka memberi peluang kepada anak-anak kecil, memberi peluang kepada remaja, orang kampung untuk sama terlibat sebagai peniaga di sini. Di Kuala Kangsar, tempat yang cantik, kami mencari tinggalan-tinggalan ulama dan menjejaki kembali bagaimana kesultanan bermula dan apakah kaitannya dengan perjuangan ulama. Bagaimana ulama dan sultan ini berganding rapat demi menyebarkan ilmu di tanah Melayu. Jadi nantikanlah perabatan nanti, masih jauh perjalanan kita. Doakan kami seperti memudahkan perjalanan. Dan insyaAllah saya nanti akan juga membuat langsung ke tempat yang lain seperti di Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka dan lagi sebelah juga diizinkan dan juga ada ruang yang sesuai kita berkongsi pengalaman. Dan sekarang itu saja laporan saya dari restoran Cik Su di Kuala Kangsar ini. Kita berkongsi perjuangan kerja asuh dan perjuangan orang yang berniaga ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat di Perak Darul Rizwan. Hanif dan Mas. Terima kasih Fetri, itu dia kan daripada Kuala Kangsar, Perak. Dan kita harapkan Fetri jaga diri, jaga kesihatan. Bukan saja Fetri, kru-kru semua kan sebab tak cukup rehat dan sebagainya. Itu paling penting. Tak cukup rehat tu satu perkara lah. Sekarang ni cabaran, sebab saya sempat berbual dengan Fetri. Cabarannya untuk
mengadakan penggambaran di dalam negara ni 10 kali ganda lebih susah untuk berbanding ketika penggambaran di luar negara. Ini kerana macam di dalam sekarang ni dengan pematuhan SOP, dengan kes masih lagi tinggi di negara kita, tapi kerja hakiki masih lagi perlu dilakukan. Dan saya kira dengan perkongsian tadi mungkin boleh melihat pada gambaran sebenar bagaimana sebenarnya perjuangan mereka di sebalik tabir dalam memastikan penghasilan program yang berkualiti. Okey, ini hari terakhir di Perak, selepas ini akan ke Kelantan. Dan kita doakan agar perjalanan mereka dipermudahkan dan mereka akan berkongsi dari masa ke semasa. Itu Fetria ya. Selepas ini kita akan bersama dengan perkongsian Faria On pula. Kita akan ada perkongsian mengenai mengenang Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Segalanya hanya di Malaysia hari ini. Pastikan anda terus setia bersama kami. InsyaAllah, saya percaya doa, usaha dan tawakal akan dapat membawa adik-adik untuk berjaya dalam SPM pada tahun ini. Selamat menduduki peperiksaan SPM kepada anak saya Nurul Nadirah binti Roslin dan semua anak-anak calon SPM 2020. Saya mendoakan agar mereka dipermudahkan segala urusan dalam menjawab semua soalan. Saya amatlah faham akan keadaan kamu semua dengan dugaan cabaran yang kita hadapi selama ini. Tapi kita tak boleh patahkan semangat kita. Kita kena dan harus berjuang habis-habisan. Betul, sebab apa? SPM is around the corner. So time ni lah kita kena doa betul-betul, tawakal, do everything that you can. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya. Jangan lupa dapatkan restu daripada ibu bapa sebelum melangkah ke Dewan Peperiksaan. Jawablah dengan tenang dan yakin. InsyaAllah kejayaan milik anda. Inilah waktunya untuk anda buktikan kepada ibu bapa, kepada guru-guru, kepada rakan-rakan, dan jadikanlah SPM ini sebagai hadiah yang bermakna buat mereka semua. Saya doakan agar semua berjaya menjawab soalan dan akhirnya dapat mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan nanti. Jangan lupa doa banyak-banyak, minta restu dan akhir sekali kekal fokus. Saya nak ucapkan all the best kepada pelajar-pelajar SPM 2020 yang akan menduduki peperiksaan tidak lama lagi, serta kepada saudara mara yang akan menduduki peperiksaan yang sama. Ingat, anda buat yang terbaik untuk diri anda sendiri. Selamat maju jaya, buat yang terbaik, ulangkan di mata pelajaran, jangan sesekali mengalah. Selamat menduduki peperiksaan SPM 2020 kepada anak dia Indina Maisarah yang bersekolah di Sekolah Menengah Perempuan Seri Aman dan mengucapkan selamat maju jaya. Untuk Dina, kamu boleh lakukan yang terbaik. All the best Dina, we love you. Dan untuk semua pelajar-pelajar yang menduduki SPM 2020, saya ada serangkap pantun. Pergi ke hutan mencari pipit, terjumpa dengan sekumpulan enggang. Walaupun dunia dilanda COVID, anda semua boleh berjaya dengan cemerlang. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita, bercambah menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah membunuh senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin ku tekan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan. Akulah penyambung
warisan. Ya, baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini, dan seperti yang kita kongsikan baru saja tadi, ini berkaitan dengan mengenang pemergian Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, seorang penghibur nombor 1 Asia pada ketika hayatnya telah pun diiktiraf, dan pasti dengan pemergian sejak 22 Februari 1992 sehingga ke hari ini masih lagi segar setiap karya dan juga segala lagu, segala persembahan yang masih lagi kita perkatakan sehingga kini. Betul, walaupun sudah 24 tahun beliau meninggalkan kita semua, seperti yang kita dengarkan tadi, lagu warisan, masih ramai lagi yang mampu menyanyikan lagu tersebut. Dan apa yang menariknya, lagu-lagu peninggalan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad ini kerap kali didendangkan, bukan sahaja semasa musim perayaan, contohnya Hari Raya, lagu Balik Kampung. Lepas tu ketika Bulan Kemerdekaan juga, lagu-lagu nyanyian Allahyarham berkumandang dan mampu lagi dinyanyikan oleh segenap lapisan masyarakat, setiap bangsa, kaum dan agama masih lagi mampu menyanyikan lagu-lagu nyanyian Allahyarham. Ya, setelah tadi lagu warisan lah yang didendangkan oleh peminat-peminat rakyat Malaysia yang bersama-sama dengan kita untuk memberikan penghormatan ini, untuk mengenang pemergian Allahyarham Sudirman. Dan saya secara pribadi, kalau dalam arena bola sepak yang saya paling terkilan sebab saya tak dapat saksikan legendary Supermok Allahyarham Mohtar Dahri. Tapi di dalam arena ataupun industri nyanyian, persembahan, hiburan ini pastinya Allahyarham Sudirman yang saya tak dapat tengok, saya tak dapat membesar dan melihat. Dan mungkin perkongsian ini selain daripada kita berdua, kita ingin bersama dengan rakan setugas seorang lagi, Fariha On, yang masih setia bersama dengan kami di rumah. Dan difahamkan Fariha ada kenangan secara pribadi dalam memberikan laporan di Majalah 3, Fariha. Okey. Pada tahun 2007, 2008 begitu. Jadi masa tu kita mengenang bagaimana perjuangan dan perjalanan hidup Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad kan. Jadi kami satu tim, saya ingat lagi masa tu saya, Kamruzan Kadir, Abdullah Siddiq Majin, Nurul Syuhada Nurul Ain. Jadi kami berempat digerak gempurkan untuk melaksanakan dokumentari itu dalam masa yang sangat singkat, dalam masa seminggu. Jadi semuanya bergerak dengan pantas. Salah satu saya dapat mendekati antara individu seperti Din Wahab. Abang Din Wahab merupakan mereka fashion yang sangat-sangat diberi kepercayaan oleh Allahyarham untuk membuat baju ataupun pakaian beliau ketika persembahan. Salah satunya ketika saya membuat temu bual bersama dengan Abang Din Wahab, baju bendera yang sangat panjang ketika dipakai oleh Allahyarham Datuk Sudirman ketika Sukan SEA ke-15 pada tahun 1989. Itu adalah satu kebanggaan yang cukup besar. Dan apatah lagi, Allahyarham ini merupakan seorang yang sangat menghargai seseorang dalam hidupnya. Bayangkan ketika di Stadium Merdeka itu, di Sukan SEA, kalian pernah tengok kan baju yang panjang tu? Pernah. Ya. Jadi bila dia naik atas stage tu, Allahyarham tanya dekat semua penonton, dia tanya, cantik tak baju yang dia pakai ni? Dia tanya. So berkumandanglah suara semua cakap cantik. Jadi Allahyarham memberitahu bahawa siapa orang yang membuat pakaian itu. Jadi masa tu Abang Din Wahab kata sebenarnya yang membantu untuk menaikkan nama Din Wahab juga adalah Allahyarham Sudirman juga. Dan kita tahu bahawa Allahyarham ini merupakan seorang penghibur masyarakat, peguam bagaimana latar belakang pendidikan yang beliau punyai kan. Dan sebenarnya ketika beliau menjadi seorang artis yang cukup terkenal dan disayangi oleh rakyat Malaysia ketika itu pada tahun 1983, Allahyarham Datuk Sudirman sebenarnya juga turut berkecimpung dalam dunia kewartawanan. 1983, masa tu saya umur 2 tahun. Baru 2 tahun. Jadi bagaimana pihak Bacaria Karagraf memberi satu segmen istimewa buat Allahyarham, menulis apa saja yang ingin beliau tuliskan, sebab difahamkan sebenarnya Allahyarham ni seorang yang susah untuk tidur. Kalau beliau tidur pun selepas pukul 5 pagi. Jadi masa yang ada peluang sekiranya tidak ada persembahan dan sebagainya, Allahyarham akan melaksanakan penulisan itulah. Tapi masa tu kan kita dulu kan, sekarang kita komputer, dulu kan typewriter kan. Jadi Allahyarham tak pandai guna typewriter. Jadi dia akan tulis dulu pakai tangan, baru bahan tu nanti akan diberikan kepada sahabat Allahyarham iaitu Kak Intan Zabidin. Jadi Kak Intan tu lah yang akan tolong type balik. Jadi akan dikongsikan lah. Masa tu
yang saya masih ingat lah masa tahun tu masa temu bual tu dia cakap ada satu berlakunya kebakaran cukup besar di Keramat. Jadi masa tu Allahyarham dia turun ke lokasi bersama dengan wartawan Kak Intan ni pakai baju Melayu tau. Jadi ketika itu sambutannya seperti YB turun padang. Semua orang tak percaya bahawa Allahyarham ni turun untuk membuat laporan bagaimana pengurusannya. Jadi di situ kita melihat bagaimana laporan yang kita sediakan ni melihat dia bukan saja penghibur tetapi dia adalah segalanya. Dia boleh meletakkan diri beliau ni mana saja sebab memang bakat yang ada tu pada dia adalah memang cukup luar biasa. Dia ada faktor wow-nya kan. Itu antara bila saya buat dokumentari itu bersama dengan sahabat-sahabat Majalah 3 ketika itu sangat luar biasa lah kita mendalami bagaimana lagu-lagunya. Kita tahu kan dia juga punya sejarah perjalanan hidupnya yang mungkin hanya orang tentu saja yang memahaminya. Jadi kalau kita dengar lirik dan bait-bait lagu yang dituliskan, itu adalah kisah benar yang Allahyarham lalui. Ya. Kita sedang tontonkan berkenaan dengan bagaimana hari-hari terakhir Allahyarham Datuk Haji Sudirman, Datuk Sudirman dikebumikan. Dan Farihah, mungkin saya nak bertanya satu soalan lah ketika melakukan dokumentari tersebut. Mungkin anda berjumpa dengan ramai yang rapat yang pernah bekerja bersama. Apa persamaan daripada mereka yang mengatakan kalau ada sesuatu perkara mengenai Allahyarham, mungkin ada satu persamaan sifat peribadi yang mungkin disenangi yang dikongsikan juga? Allahyarham ni seorang yang sangat-sangat cakapnya sangat lembut. Maknanya dia sangat menghormati orang tu, walaupun dia marah pun dia tak boleh nak ni tahu macam mana orang kata. Kita tahu dia kecapi satu kejayaan yang cukup besar. Kita dengar nama Sudirman pun kita dah macam wow kan. Tetapi dia tidak meletakkan dirinya berada di atas. Dia tetap meletakkan dirinya sama-sama, bersama. Jadi rata-rata mengatakan bahawa Allahyarham ni memang tiada pengganti. Memang semua kata sampai sekarang memang tidak ada pengganti. Dan kalau ada pun mereka tidak mahu ada yang mengganti Allahyarham Datuk Sudirman ini. Antaranya kalau saya masih ingat masa tu makcik-makcik saya dulu masa tahun 1980 berapa yang konsert gergasi di Chowkit. Okey. Itu memang makcik-makcik saya dulu memang semua berebut nak pergi sebab itu bayangkan Hanif dan juga Marsilah itu merupakan konsert percuma. Betul. Percuma yang dilaksanakan, maknanya siapa tak nak pergi kan, nak jumpa idola mereka dan sebagainya. Dilakukan di jalan Tunku Rahman di Chowkit itu kan, dan tidak ada orang terlintas pun nak buat konsert besar tu di tengah-tengah ibu kota itu. Betul. Dan sejarahnya kita melihat 100,000 orang yang datang di konsert itu. Itu antara cabaran kami juga bila melaksanakan dokumentari Majalah 3 untuk mendapatkan footage asal dan sebagainya kan. Jadi memang keras cukup lah, tapi kami berjaya untuk dapatkan kerjasama daripada pihak arkib. Merata juga sebenarnya kami mencari itu. Ada bahan dekat arkib, ada yang tidak ada yang perlu ke banyak tempat juga untuk mencarinya. Tapi bila kita melihat footage asal tu, wow, kita pun tak sangka bahawa bayangkan di tengah kota tu boleh ada konsert gergasi seperti itu. Tengoklah persembahannya kan. Bukan menyanyi saja, dia boleh menyanyi sambil melukis. Dia panggil penonton datang naik atas, seorang-seorang kan. Dia boleh menyanyi sambil melukis. Kita pun kadang-kadang kita tak boleh nak menyanyi lagi, nak melukis lagi kan. Tapi Allahyarham berjaya melaksanakan itu sebagai penghibur masyarakat untuk memastikan bahawa seluruh minat dia ketika itu dapat bersama-sama, jalan bersama-sama kan, menikmati apa. Sebab beliau tahu kalau nak buat konsert kat hotel dan sebagainya mungkin mahal ketika itu kan. Betul. Ini sebagai satu penghargaan jugalah. Okey, kita nak kongsikan satu perkongsian. Kita ada perkongsian temu bual yang sudah disediakan oleh Fatri bersama dengan teman baik Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, iaitu Datuk Hafsah Hasan yang mengimbas kembali memori bersama Allahyarham. Sama-sama kita saksikan. Waktu itu saya memang tak boleh menahan sebab waktu itu saya memang, walaupun saya tak sepatutnya, tapi saya memang menangis teresak-esak, memang keluar semua suara saya. Di dalam tidur, di dalam jaga, diburu oleh mimpi yang serupa.
Setiap kali datang Februari, ramai yang akan mencari Datuk M sebab teringat tentang Sudirman. Jadi setiap tahun orang mencari puluhan tahun lamanya. Jadi apakah setiap kali orang bertanya akan terimbaskan memori dengan penghibur yang amat hebat ini? Ya, ialah kerana saya alhamdulillah diberi peluang oleh Tuhan untuk mendekati Allahyarham, bukan antara penulis dengan artis, tapi dah macam adik saya lah. Maknanya tiada rahsia antara dia dan saya. Dan kalau orang bertanya dengan tentang arwah, saya memang tak banyak sikit akan rasa tersentuh. Sebagai manusia kita rasa macam dia pergi tercepat. Walaupun sebenarnya tidak ada waktu tercepat atau terlewat, tapi ketika kita sangat memerlukan artis ataupun seniman yang berjiwa besar seperti Allahyarham. Jadi rasanya belum sempat Allahyarham memberi sepenuhnya hasrat dia, kreativiti dia telah diambil. Tapi tentulah ada hikmah yang lebih besar dari Tuhan untuk dia. Kegelisahan di dalam kedinginan, meniti sepi keseorangan, sebuah kematian yang tiada bernisan, sendu mengiringi perpisahan. Lagu apa yang rasanya paling terkesan di jiwa karya bersama dengan Allahyarham? Saya paling tersentuh sehingga kini kalau dua lagu, Terasing dengan Berisik Khabar. Dan orang kata pasal Salam Terakhir. Sebenarnya Salam Terakhir itu saya buat semasa Allahyarham masih segar bugar lagi. Tetapi kita pernah duduk bersembang-sembang tentang hidup, tentang masa depan. Allahyarham pernah menyuarakan bahawa dia rasa macam dia akan pergi awal. Jadi sekembalinya kami dari Singapura, waktu itu dia ada persembahan di Singapura. Kebetulan dia dalam persediaan menyediakan album seterusnya, dan saya terus mengingati apa yang dibincangkan, dibualkan sebagai ilham untuk membuat lagu Salam Terakhir. Jadi Salam Terakhir itu hanya popular setelah Allahyarham tak ada. Sampaikan salam buat semua, salam terakhir, salam teristimewa kepada kau yang tersayang. Pada suatu pagi itu lepas sembahyang subuh, saya dapat panggilan. Ketika itu tak ada handphone, dapat panggilan mengatakan Allahyarham telah kembali ke rahmatullah. Ini memang satu kejutan. Jadi saya pun terus ke Bangsa, ke rumah Kak Rodia, Datin Rodia, dan memang tak tahu nak digambarkan lah, tapi memang sangat terharu. Ada ketikanya tu saya hanya dengan jenazahnya saja, berdua saja kami di situ, dengan wajah yang bersih, sebersih-bersih seperti orang kata anak-anak, seperti anak-anak yang tidak berdosa, dengan wajah yang jernih, dengan beberapa helai janggut sebab dia dah lama ni kan. Jadi waktu itu saya memang tak boleh menahan sebab. Waktu itu saya memang, walaupun saya tak sepatutnya, tapi saya memang menangis teresak-esak, memang keluar semua suara saya. Masa itu saya kesal tumahan, tuduhan, gosip yang bukan-bukan yang diceritakan tentang kematian sebab akibat Allahyarham. Jadi kat situ Tuhan memberi saya peluang menyaksikan kejernihan wajahnya. Sebab Allahyarham ini adalah seorang yang sangat baik hati. Sangat baik hati, sangat pemurah, suka menolong orang. Memang serius dalam kerjanya. Setiap album saya rasa dia adalah antara segelintir kecil artis yang sendiri mengambil berat setiap lagu, cover album,
susunan segala-galanya lah. Jadi saya rasa dia tak ada waktu. Dan saya rasa kita dan artis baru pun kalau kita berminat dalam apa sahaja bidang yang kita nak, kita kena fokus begitulah kalau nak pergi jauh dan kalau nak meninggalkan nama lah yang dikenal. Salamku yang terakhir. Baik, itu salam terakhir dan juga perkongsian dari Datuk Hapsah Hassan berkaitan dengan rakan baiknya jugalah kan, mereka berkarya bersama-sama. Fariha On masih lagi bersama dengan kita. Mungkin secara ringkas kita ada masa yang sedikit saja ni Fariha. Mungkin secara ringkasnya, adakah ini satu dokumentari yang antara yang mencabar untuk anda hasilkan? Sebab kita tahu anda banyak melakukan cerita-cerita sebegini. Antara mencabar juga dari segi tanda masa yang sangat-sangat pendek, tapi dengan kerjasama kami yang 4 orang wartawan kira itu turut mengambil semua jalan lah, semua jalan untuk dapatkan bahan. Cuma satunya kan, apa yang kami dapat simpulkan bila kita, sebab kita mencari bahan semua banyak kan, dia antara kartunis, kan ada satu komik mengenai perjalanan hidup dia kan, kita baca. Sebenarnya Allahyarham Sudirman ni kan, dia kadang-kadang kita merasa bahawa dia lebih menyayangi orang yang ada sekelilingnya daripada menyayangi diri sendiri tau. Dia sanggup berkorban untuk orang sana, orang luar, orang di sekelilingnya daripada diri dia sendiri. Kita tahu bahawa walaupun macam mana perjalanan hidup, sebab daripada apa yang ditulislah oleh Allahyarham sendiri kan, maknanya sedih lah sebenarnya walaupun kita tak dapat mengenal Allahyarham secara dekat, tetapi mengenali daripada tulisannya bahawa ya Allah, ini perjalanan hidup yang dilalui. Tetapi apa yang kita nampak, Sudirman seorang artis yang sangat gah, yang mempunyai nama besar, kejayaannya, tetapi di dalam hatinya tu apa yang dilalui secara personal tu mungkin hanya dia dan Allah saja yang tahu. Tapi sebenarnya sedih lah bila baca dan sebagainya. Allah, ini rupanya yang dilalui oleh Allahyarham. Tapi apapun, saya pasti Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad ni, dia walaupun ramai generasi seperti kalian tidak mengenali secara dekat kan, tak tengok TV dan sebagainya, tapi meninggalkan nama cukup yang sangat besar. Kita tetap mengenali, Sudirman ni telah meninggalkan sejarah dalam industri seni ni yang mungkin tidak akan ada penggantinya kan, yang lain. Setuju. Betul. Kan. Jadi itulah sebab dia bukan saja penghibur rakyat tetapi lebih daripada itu sebenarnya. Betul, dan pastinya kan kita doakan semoga rohnya dicucuri rahmat. Terima kasih banyak Fariha kerana sudi berkongsi bersama kami. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, kita nak berhenti seketika tapi kita tinggalkan anda dan sama-sama kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah buat Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Al-Fatihah. Walau senyum indah cahaya bagai bulan kala gelita, namun hati masih gelisah terkenang dirimu. Walau bibir indah berkata hilang dalam dunia tawa, sendiri bertemankan purnama menanti dirimu biru malam. Di saat diri tak berteman, sendiri mencari jawaban, adakah mampu aku terus berjalan? Ku hanya mampu untuk berdoa agar semua tak sengsara, kerap ku menanti bulan menyinar agar bercahaya. Aku berjanji akan ku cari diri ini yang lemas di dalam mimpi, ku ubah jadi reality. Walau senyum indah cahaya bagai bulan kala gelita, namun hati masih gelisah terkenang dirimu. Itu dia gandingan terbaru dua ni, Amir Masjid dan juga Chabi. Dengan lagunya Biru Malam. Jadi kita nak bersama dengan Chabi dan juga Amir Marsdi hari ini nak tanya mengenai apa sebenarnya Biru Malam ni. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar kedua-duanya?
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah baik. Okey, Biru Malam. Kita nampak tadi pun ada muzik video yang ada biru di belakangnya. Ini idea sepenuhnya ataupun penghasilan sepenuh daripada Cabi kan? Mungkin Cabi boleh mulakan tentang penghasilan lagu ini dan bagaimana sebenarnya pemilihan Amir Masdi ni? Okey, pada mulanya sebenarnya idea asal lagu ni, sebenarnya tujuan saya buat lagu ni bukannya untuk saya yang bawa lah pada asalnya. Sebenarnya lagu ni khas untuk artis lain. Okay. Tapi saya faham bila saya bagi orang dengar demo lagu ni, orang cakap sayang bila saya bagi kat orang lain. Okay. Sebab lagu ni terlalu 100% saya buat seikhlas hati saya. So cerita ni cerita tentang saya. So kenapa tak saya yang bawa lagu ni? And at the same time saya dengan Amir dah memang lama dah fikir nak buat collaboration untuk lagu tu. And then cuma kita orang tak dapat idea. But then bila ada lagu ni, saya rasa macam Amir fits in betul-betul perfect lah. So sebab tu saya pilih Amir. Jadi Cabi, sebagai cabarannya menghasilkan lagu ini, karya ini sepenuhnya buat pertama kali, menjadikan diri sendiri sebagai idea dan juga sumber inspirasi Cabi. Mungkin ada sedikit kekangan dan cabaran dalam penulisan diri ini? So far, Alhamdulillah saya rasa untuk projek ni, saya rasa inilah projek yang paling ikhlas yang pernah saya tulis. Lagu yang paling ikhlas. Dan lagu yang paling, bagi saya paling smooth lah yang pernah saya tulis. Tak ada stuck mana-mana. Sebab benda ni betul-betul 100% daripada hati. Kan? So kita tak ada nak tapis apa-apa benda. So memang benda ni just flow nicely lah. Alhamdulillah. Ya. Amir, yang pertamanya... Ya, saya. Tahniah lah yang pertamanya ke AJL 35. Tapi Alhamdulillah, thank you. Ya, pagi ini sebelum kita ke sana, kita tahu tadi Cabi kata lagu Biru Malam ni lebih kepada penghasilan ikhlas, jujur dari hatinya. Okey, sebab Amir adalah rakan duetnya di dalam lagu ini. Apa pemahaman Amir berkaitan dengan lagu Biru Malam yang dihasilkan oleh Cabi ini? Kalau saya daripada first impression saya buat lagu ni, it's about lagu ketuhanan and also lagu self-reflect and kita basically lagu ni untuk saya sendiri, saya tengok lagu ni sebagai saya tengok balik perjalanan saya and also future saya apa saya nak buat. And dia mencari siapakah diri saya, siapakah Amir Syazwan Masdi ni. Jadinya dalam lagu ini tersirat banyak maksudnya bagaimana kita dalam proses mencari diri sendiri itu kan. Okey. Jadi Amir sekarang ni persiapan ke AJL tu bagaimana? Banyak kekangan and also a lot of challenges and also sekarang ni sebabkan kita ada SOP and semua, so banyak benda yang terpaksa ditundakan, banyak benda yang ada juga yang cancel, ada juga yang last minute punya changes, so it's been quite rough, but Alhamdulillah persiapan yang sekarang ini, plan yang kita dah pun aturkan berjalan dengan lancar for now. Ya, betul. Dan itu persediaan dari sudut Amir lah. Dari Cabi sebab kita tahu Cabi baru-baru ini juga mendapat pengiktirafan sebagai aktris baru popular kan. Dianugerah bintang popular. Dan mungkin selepas itu fasa karier Cabi bagaimana? Maksudnya sekarang ini dengan penghasilan lagu bersama dengan Amir dan kemudian ini masih lagi menghasilkan lagu-lagu. Tapi karier Cabi sendiri bagaimana? So far sebenarnya memang semua orang mungkin dah terasa lah efek dia kan sekarang ni kan. Mungkin sebab bagi saya pula sebenarnya untuk plan Biru Malam ni, plan asal dia sebenarnya nak besarkan lagi lah, perkembangkan lagi idea untuk Biru Malam ni, as in untuk promotion side, untuk music video kan, sebenarnya luas lagi sebenarnya. Cuma disebabkan apa yang kita lalui sekarang ni, banyak benda yang saya terpaksa nak minimizekan. Lepas tu untuk job-job berlakon pun banyak yang tengah hold sekarang ni kan, so effect lah. So kita pun tak tahu what the future holds, so kita boleh berdoa je lah. Ya kan, kita doakan yang terbaik sahaja. Baik, Cabi, mungkin Cabi nak kongsikan sedikit penerimaan dan juga feedback daripada peminat-peminat Cabi sendiri mengenai lagu Biru Malam ni. Okay, Alhamdulillah so far majority memang positive feedback lah. So far pun yang dislike dekat music video ke apa semua kat YouTube pun dalam 17 orang, 1 orang
kan. So far memang lagu ni, memang tujuan saya hasilkan lagu ni is untuk jelas saya ikhlas buat lagu ni. And saya tak target pun lagu ni tinggi-tinggi. Saya cuma target lagu ni untuk diterima orang ramai, and also orang dengar pun ikhlas. Dan alhamdulillah pendengar-pendengar pun dengar dengan ikhlas. And mungkin diorang boleh relate kan dengan lagu ni, dan itu yang penting sebenarnya, message yang saya ingin sampaikan. Alhamdulillah. Amir, ini kita tahu genre yang agak berbeza buat awak, atau awak memang selesa dengan genre sebegini? Memang dia macam twist untuk saya macam selalu nyanyi lagu-lagu yang dah yang macam saya selalu nyanyi tu kan, tiba-tiba yang ni dia macam ubah angin sikit. So macam it's a new challenge for me, and I like some challenges, and ini juga satu peluang untuk Amir explore what more can I do dalam industri ni. And saya nak ambil peluang ini untuk ucapkan terima kasih kepada Cabi. Thanks Cap for sebab beri peluang pada saya untuk nyanyikan lagu Biru Malam ni sebagai duet partner. And satu lagi, saya nak ambil kesempatan ni, saya nak ucapkan good luck kepada semua student-student SPM di luar sana. And adik saya pun tengah ambil SPM sekarang ni. So good luck to my brother and all the best. Dan selamat maju jaya juga kepada kalian berdua dengan pertaruhan terbaru ini, Biru Malam. Thank you. Terima kasih Mesha for having me. Ya, betul. All the best juga Amir untuk AJL, Cabi untuk perjalanan karier seterusnya. Di Biru Malam ini Cabi dan juga Amir Masdi, satu duo. Nampak macam ada trend duo lelaki dan lelaki. Kalau sebelum ni kan lelaki dan perempuan, sekarang kembali pula kepada lelaki dan lelaki. Satu duo yang saya kira macam seperti yang Cabi katakanlah, lagu ini penuh keikhlasan. Bila kita dengar, betul kita dengar keikhlasan dinyanyikan oleh Cabi dan juga Amir Masdi. Apa pun kita dah sampai penghujungnya. Dan kita akan bawakan satu yang menarik esok, iaitu sambutan ulang tahun Tentera Darat ke-88. Satu sambutan secara norma baharu, satu pengiktirafan kepada mereka yang pastinya juga antara barisan hadapan sepanjang kita berdepan dengan tempoh yang sukar ini. Betul. Apapun setiap hari kami akan ingatkan kepada anda supaya sentiasa jaga diri, jaga SOP dan sebagainya. Pastikan anda kekal selamat dan juga kekal sihat. Kami tinggalkan anda dengan lagu video klip Kau Sakiti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Belum sempat ku buktikan kau hancurkan harapanku. Cukup sudah ku menahan dan takkan lagi berdiam. Ku bukannya untuk kau sakiti, ku juga punya perasaan dan hati. Bukannya satu yang perlu dirimu tahu, sungguh hati bagai diri sembilu. Jangan pernah kau disakiti begitu. Sungguh itu yang ku harapkan untukmu. Belum sempat ku buktikan